الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Surah apa? 8. 8. Ini pembandaran kata baru. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ke surat, ya, cuba tengok muka surat 7 tu ya. Qala, telah berkata. Qala, telah berkata. Jadi yang membezakan tu hanyalah dari sudut terjemahan. Yang membezakan kita lah. Kalau untuk Allah kita kata telah berfirman. Qala Rasulullah, telah bersabda. Qala al-Malik, raja telah bertitah. Jadi sama ni semua tu. Berkata lah. Ya, telah berkata. Cuma sebagai sedikit selingan dan ulang tayang untuk kita. Yang ini adalah kata kerja sakit lah. Kata kerja yang sakit. Bila dia sakit biasalah. Kita yang tak berapa kuat ni pun kena hati-hati lah ya. Takut berjangkit penyakit dia nanti tu. Jadi kalau kita nak masukkan dia ke mana? Contohnya kita nak masukkan dia kepada semua tapak tangan fi'il madhi itu misalnya. Kalau dia sakit ni kita kena ingat bahawa dia akan berubah nanti. Masa dia dekat yang asal tu dia okey lagi. Qala, kemudian jari kelengking tengah-tengah pun qala, kedua-duanya telah berkata. Dan dekat yang hujung pun qalu, mereka telah berkata. Okey. Alright. Mana di situ dia masih normal lagi lah. Tak ada isu Tapi bila dia pergi dekat ibu jari tu. Sekejap ada bunyi angin Ya. Bila dia pergi dekat ibu jari tu, dia jadi baris depan pula. Qultu, saya telah berkata. Qulna, kami telah berkata. Yang ni tengok betul-betul nantilah. Dalam ayat tu cuba perhatikan. Bila pindah pada saya, dia tak jadi kaltu. Dia jadi qultu. Dia tak jadi kalna, dia jadi qulna. Jadi untuk yang sakit ni, kalau kita nak masukkan kepada semua sekali tapak tangan fi'il madhi, dia ada perubahan. Maknanya di jari-jari tertentu tu baris dia berubah. Contohnya di sini daripada baris atas, qaf asalnya baris atas, bila pergi dekat ana dia jadi baris depan. Nahnu baris depan. Jari telunjuk baris depan. Jari tengah baris depan. Kulti, kultuma, kultunna, kulta, kultuma, kultum.
Jadi yang ini dia pelik sikit lah. Sebab apa memang macam ni lah. Okay, alright. Jadi dalam terjemahan nanti tolong perhatikan. Okey. Cuma yang pentingnya qala telah berkata. Telah berkata. Mudhari'nya yaqulu, berkata. Kemudian amarnya apa? Kul. Cuba lihat amar tu. Amar tu ada masalah juga tu. Apakah masalah amar di situ? Cuba lihat mudhari' terlebih dahulu. Sila keluarkan nota cara-cara membuat fi'il amar. Keluarkan. Sila keluarkan. Jangan malu, jangan segan. Nota cara-cara membuat fi'il amar. Ya, sedang mencari nampaknya. Pencarian sedang bermula. Ya. Di manakah nota itu? Ada. Kena cari. Kalau tak nanti saya guide, tak boleh follow tak boleh kita nak bergerak bersama-sama. Sebab tak ada panduannya. Okey. Alright. Cara-cara membuat fi'il amar. Jadi lihat di mukadimah dia. Fi'il amar dibuat daripada fi'il mudhari'. Fi'il amar itu dibuat daripada fi'il mudhari'. Jadi kita fokus dulu yang mudhari' itulah. Yaqulu. Qala yaqulu. Tengok yaqulu saja. Lain jangan tengok. Okey. Saya nak minta tolong bacakan. Saya follow saja. Yang lain sila dengar betul-betul. Ya. Dr. Gaya sila bacakan step dia. Saya buat satu persatu. Silakan. Langkah-langkahnya Ustaz. Ya, betul. Nombor 1, matikan baris huruf yang terakhir. Okey, sebentar. Mentah. Hmm. Okey. Kemudian? Buangkan huruf yang pertama. Okey, sekejap. Sekejap. Terus? Jika boleh dibaca, teruskan bacaan. Okey. Jika tidak, tambahkan huruf alif di awal perkataan. Okey. Boleh baca ke tak? Tak boleh. Boleh? Boleh. Kul. Okey. Alright. Maknanya, tengok balik nota kita. Sebelum saya tunjuk semula skrin, tengok balik nota kita. Dalam nota, dalam step yang terakhir tadi tu, dia ada dua kemungkinan, dua andaian. Jika boleh dibaca, teruskan bacaan. Itu andaian yang pertama. Jika tidak, tambahkan huruf alif di awal perkataan. Dalam latihan-latihan yang kita buat sebelum ini, disebabkan madhi kita ialah fi'il madhi yang normal, yang sihat. Jadi amar kita kebanyakannya ialah amar yang kita tambahkan alif di awal perkataan. Sebab dia tak boleh baca. Tetapi dalam kes perkataan ini, dia adalah fi'il yang sakit. Qala. Dia ada huruf sakit. Huruf sakit tu apa? Alif, waw dan ya. Huruf sakit lah. Kalau tajwid, huruf mat. Dalam bahasa Arab, alif, waw, ya tu huruf sakit. Jadi biasanya kalau huruf sakit, dia pakai yang pertama tu. Jika boleh dibaca, teruskan bacaan. Maknanya kita tak perlu tambah alif. Okey, itu yang pertama. Soalannya, jadi tugas Dr. Gayah belum selesai lagi. Soalannya, dalam nota muka surat 7, baris yang ketiga, saya telah sediakan madhinya baris pertama, qala.
Mudhari' pun telah kita siapkan, ready made. Yaqulu. Kemudian amar pun dah ada. Soalannya, kenapa amar dalam nota itu? Soalan ini kepada Dr. Gayah, kenapa amar dalam nota itu berbeza dengan amar yang kita dapat buat sekarang ini di skrin? Cuba lihat di skrin sekarang. Ini adalah hasil amar kita. Tetapi dalam nota itu, kemanakah hilangnya wow ini? Ya, dipersilakan. Jadi sebelum jawapan diberikan, sekali lagi, disebabkan kelas kita tidak ada peperiksaan rasmi, jadi kita telah memutuskan dari masa ke semasa peperiksaan tidak rasmi akan dijalankan. Kuis-kuis tidak rasmi akan dijalankan. Ya, silakan. Jawapannya. Di manakah hilangnya wow ini? Yes. Wow ialah huruf sakit. Okey. Huruf sakit dan dia pun huruf mati. Okey. Tidak diperlukan. Oh, macam tu. Jawapan tu hampir-hampir tepat. Tetapi jawapan itu melahirkan soalan seterusnya. Jawapan yang masih lagi menimbulkan persoalan lain, iaitulah soalannya, kalau dia tidak diperlukan, apakah dia itu tidak diperlukan selama-lamanya atau sementara sahaja? Ya, sekali lagi soalannya. Berdasarkan kenyataan tadi, tidak diperlukan. Soalannya, apakah ianya tidak diperlukan buat selama-lamanya atau ikut keadaan dan situasi? Silakan. Cuba je lah Ustaz . Cuba. Okey, tidak selama-lamanya selagi ia boleh dibaca tanpa dia dan tidak hilang bunyi tu, kita boleh teruskan tanpa huruf itof, huruf atof tu, huruf mat sakit tu. Okey. Alhamdulillah jawapan tu bagi yang kluster kayangan dia boleh follow, yang lain dia berkerut. Ada yang alhamdulillah boleh faham kenyataan tu. Tapi ada yang masih tak digest lagi. Apa maksud di sebalik ayat tu Okey. Alright. Cuba kita tanya yang lain pula lah. Soalan yang sama, kot-kot dia boleh ungkapkan dengan ayat yang lebih marahin lah. Orang-orang awam macam kita boleh faham. Ya. Tuan Haji Aziz silakan. Wakil Muslimin. Tuan Haji Aziz kita. Speaker jangan lupa. Speaker. Soalan yang sama. Dia itu apakah dibuang selama-lamanya atau bergantung kepada keadaan? Silakan. Dengar tak? Dengar. Dah. Buka balik. Dah tutup tu. Tadi dah buka, tutup balik. Okey. Soalan ni Ustaz? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat yang mana Ustaz? Dia tak ada ayat. Saya tengah terangkan. Dia tak masuk ayat lagi. Okey. Ini tadi yang kita buat step tadi tu. Step daripada step cara-cara fi'il amar tu. Okey. Okey. Dapat tak yang kita buat tadi step tu, dapat tak tengok dekat skrin? Ke tak perasan? Saya nampak yaqulu je. Tak. Tadi kan ni. Tadi kan kita dah buat siap dah ni. Ni soalan saya. Ya. Qaf waw lam ni. Ya. Dalam nota kita, cuba tengok muka surat 7. Dia kena follow. Kena follow. Kalau tak perasan. Muka surat 7 ada, muka surat 7. Ya. Kotak ketiga apa perkataan dia?
Saya punya dalam buka soal 7 kotak ketiga waj'alu. Baik. Macam mana ni? Saya salah ke apa ni? Ha. Yes. Kotak Ja'ala Ustaz, kita kan sebelum tu kita ja'ala. tak, muka surat 7. Sekarang ni muka surat 7. Muka surat 7 waj'alu buyutakum. Oh, saya salah ke apa ni? Ha. Kita patut muka surat 8 da'a ya do'u. Lepas tu ustaz kata buka muka surat 7. Muka surat 7 waj'alu buyutakum qiblatan. Oh, ini yang combine lain ni. Ini bulan Januari. Ni lain ni. La ilaha illallah. Saya tengok man confused. Patutlah yang lain pening. Aku fikir juga kenapa Kita tengok muka surat 7 ayat semua. Ayat yang kita dah baca Sabar. last week. Tenang. Sekarang kita ni masuk yang mana? Sekarang kita masuk yang Kita masuk yang ke-8. oh, da'a. Da'a ya do'u. Okey. Alright. Okey. Tak apa. Sebentar. Okey, tak apa. itu Ustaz buat ulang kaji tu. Okey. Tak apa. Walaupun perkataannya lain, saya boleh guna soalan yang sama. Okey. Okey. Haji Aziz, cuba tengok skrin semula. Kita tengok skrin ni teknikal saja. Soalan tu silap perkataan tapi soalan spirit dia sama saja. Okey. Okey. Sekarang ni tengok yang kotak pertama, da'a, betul? Ya. Dia sakit juga. Tapi tengok sini. Bezanya qala ni sakit tengah, betul? Ya. Da'a sakit mana? Kat mana sakit da'a tu? Belakang. Dai ke? Betul? Ya. Huruf sakit apa? Alif waw ya, betul? Ya. Alif. Alif. Belakang lah. Da'a ni sakit belakang lah. Belakang. Jangan pening. Ni sakit sikit-sikit ni. Ni belum cancel lagi. Biasa-biasa sini. Qala sakit tengah. Alif Betul. Betul. Da'a sakit mana? Sakit belakang lah. Belakang. Okey. Madhi dia da'a. Mudhari' apa? Ya dong. Ya dah. Ya ada. Oh, kat situ. Tengok situ je. Ya do'u. Ya ada. Menarik. Okey. Alright. Sekarang saya minta Haji Aziz pula buka nota cara-cara membuat fi'il amar. Ya. Okey. Bacakan saya step. Saya follow saja. Silakan. Matikan baris huruf yang terakhir. Sabar. Tengok skrin. Sekarang ni baris akhir dah mati belum? Dah mati ya? Saya tak matikan 2 kali lah. Betul? Ya, betul. Okey. Kedua. Yang kedua, buangkan huruf yang pertama. Okey, sebentar. Okey, ketiga. Yang ketiga, jika boleh dibaca, teruskan bacaan. Okey. Jika tidak, tambahkan huruf alif di awal perkataan. Boleh baca tak ni? Tak boleh baca tak? Tak boleh baca. Okey, tambah apa? Tambah alif. Tambah alif. Tambah alif di awal Perkataan. Awal perkataan. Okey, soalan saya kepada Tuan Haji Yazid. Cuba tengok kotak ketiga dekat nota kita. Kotak ketiga, nota kita sekarang ni. Da'a tu, da'a. Ya, kotak ketiga. Udu. Okey, soalan saya. Dalam nota kita, mana waw ni hilang? Waw tu huruf sakit Ustaz. Boleh hilang punya. Kita boleh buang punya tu. Okey, Dia tak soalan. berfungsi. Okey, maknanya jawapan tu walaupun nada dia lain sama dengan Dr. Gaya. Soalan saya, buang tu selama-lama ataupun boleh ada, boleh tak ada? Buang selama-lama. Okey. Kita sudah dapat jawapan mazhab yang baru ni. Buang selama-lama. Okey. Jangan ketawa. Relax. Kena firm dengan jawapan. Jadi Haji kita memilih jawapan buang selama-lama. Kita nyahkan dia daripada muka bumi. Tidak ada belas kasihan. Kita buangkan dia selama-lamanya. Alright, terima kasih.
Mari kita sahkan daripada student yang lain pula. Kok ada mazhab lain pula yang timbul ni. Jadi jawapan yang menjadi pilihan haji kita ialah buang selama-lama. Ya, Puan Hamidah silakan. Adakah bersetuju ataupun saya bantah 100%? Tahulah Ustaz. Tapi kalau berpandukan pada fi'il amar kita, Ya, balik kepada dua jari kita. maksudnya? Jari tengah dan jari telunjuk dan jari tengah. Alright. Jadi di jari tengah bawah sekali, waw mati tapi di ujung dia ada huruf alif. Okey. Jadi, apa kaitan di situ? Makna waw tu perlu juga. Perlu juga. Ha. Maknanya dalam bahasa yang mudah, saya bantah Haji Yazid sekeras-kerasnya. Tak bantah. Itu pendapat Tuan Haji Aziz. Okey. Alright. Pada pendapatan saya. Terima kasih. Jadi jawapan Hajah Hamidah tu sudah menghampirilah. Itu sebenarnya sudah menghampiri kepada jawapan yang sebenar. Cuma ayat yang disusun tu mungkin dia tak clear cut. Maknanya dia tak clearkan statement tu Jadi maknanya di situ wow itu kita terpaksa tidak bersetuju dengan Haji Yazid lah. Wow itu tidak boleh dibuang selama-lamanya. Kenapa? Kerana dalam nota yang saya berikan di kotak yang ketiga itu adalah itu amar asal. Amar asal maknanya jari tengah atas sekali. Amar asal itu adalah anta, betul? Kita dah belajar fi'il amar. Amar yang kita dapat yang original tu mesti kita letakkan di mana? Jari tengah atas sekali. Awak seorang lelaki. Okey, itu yang pertama. Jadinya, masa kita buat langkah-langkah tu, kebetulan di situ ada waw, betul? Kebetulan di hujung tu ada waw. Tetapi persoalan timbul. Kenapa dalam amar yang asal itu, waw itu ditiadakan? Sedangkan tadi bila kita buat langkah satu persatu, waw tu ada. Betul? Haji Aziz setuju? Jadi maknanya kita buang di situ, bukan buang selama-lama. Tetapi terpaksa kita buang sementara. Kita terpaksa buang sementara kerana kalau waw itu kita tidak buang, nanti kita akan keliru dengan jari tengah bawah sekali. Dia balik kepada isu imbuhan itulah. Jari tengah bawah sekali sudah bertukar daripada anta kepada antum, betul? Antum untuk fi'il amar, dia topak waw dekat belakang. Waw dengan alif, betul? Jadi maknanya kenapa kita buang di situ? Kerana waw itu ada tuannya nanti. Kita kena pulangkan semula di mana? Kita kena pulangkan semula di jari tengah bawah sekali kerana dia adalah amar yang menunjukkan kepada kamu semua lelaki. Itu cerita dia. Okey itu cerita dia kenapa kita perlu buangkan sementara, bukan selama-lamanya. Jadi moral of the story, kalau dia sakit, alif, waw, ya, ada kalanya dibuang kerana terpaksa digunakan untuk orang yang sepatutnya nanti. Ataupun yang kedua tadi, yang tersalah tadi. Walaupun tersalah tak apalah, kita ulang kaji walaupun pening semua sekali. Qala yaqulu tadi, betul? Kita dapat apa? Kul, betul? Kul. Sekali lagi. Qala yaqulu, apa yang kita dapat? Kul, betul? Ya aku. Kita dapat kul saja. Sama juga. Untuk kul tadi asalnya begini. Saya tak nampak skrin lah Ustaz. Okey. Okey. Hilang pula. Ini kul tadi Ini asal dia. Tak nampak lah Ustaz yang tadi tu. Sabar. Dia lambat sikit. Yang lain nampak? Nampak? Yang lain nampak? Nampak.
Cuba Datin baca auzubillah sikit. Ustaz, Halau ni segala masa ganggu. Ustaz buat sekali lagi tu, nampak? Lepas tu Ah. Ustaz buat sekali lagi, tu hilang. Oh, tu kena baca tu. Kena Kena baca. keluar balik. Kena Kena baca keluar balik. kena baca Yasin tu tadi. Okey. Qaf waw lam. Dalam kes ini setelah kita buat, kenapa yang kita dapat hanyalah kul sahaja? Kul huwallahu ahad. Kenapa kita buangkan sementara? Ini pun sama, ini buang sementara. Bukan buang selama-lamanya. Yang ini buang juga. Tapi jawapan tak sama dengan yang Haji Aziz punya tadi. Yang Haji Aziz punya kita buang kerana nanti kita pulangkan kepada tuan yang sepatutnya. Betul? Tuan sepatutnya siapa? Antum. Ya, sekali lagi. Macam tak boleh follow ni. Boleh follow tak ni? Saya punya statement ni. Macam berat je ni. Siapa yang tak faham? Ustaz, cuba ni untuk antum tu, fi'al amar untuk antum macam mana? Qulu. Macam mana bentuk dia? Tak. Belum lagi. Saya nak sebab saya tengah terangkan ni. Yang lain macam berkerut. Yang lain faham ataupun tak faham? Saya penerangan saya. Faham. Tak faham? Faham. Ulang Ustaz. Okey. Kan jelas macam tu. Okey, sekali lagi . Alright, dia macam ni. Patutlah berkerut ni. Alright. Qulu. Okey. Saya start balik. Saya tulis balik satu-satu. Okey, kalau tak faham begitu. Yang ini contoh lebih kurang lah, tapi dia punya word dia lain. Madhi dia qala, telah berkata. Mudhari' dia yaqulu. Ini mudhari'. Qala fi'il madhi, yaqulu fi'il mudhari'. Telah berkata, sedang berkata. Okey. Jadi amar dia yang kita duk baca kul huwallahu ahad, telah itu amar lah tu. Kul, katakanlah. Okey. Sekali lagi . Qala, telah berkata. Yaqulu, sedang berkata. Kul, katakanlah. Alright. Okey. Setakat ni clear? Clear ? Okey. Clear baru kita pindah ke tempat lain. Sekarang ini cuba tengok kul tu. Itu amar lah. Tapi itu amar yang dah siap, betul? Amar tu dah siap. Sekarang ni saya nak tunjuk kepada kita amar yang dah siap tu, kita nak patah balik, kita nak tengok macam mana dapat amar tu. Macam mana dia dapat? Soalan macam mana dia dapat tak sepatutnya pening. Sebab apa? Kita dah ada nota cara-cara membuat fi'il amar. Betul? Cara-cara membuat fi'il amar. Ada tak nota tu? Tak ada jawapan. Mana nota? Ada tak nota cara-cara buat fi'il amar? Ada. Ada Ustaz. Ada yang tak ada? Sila angkat tangan yang tak ada. Kalau tak ada tak boleh follow. Semua ada. Semua ada, saya dah bagi. Kalau hilang cerita lain lah. Tapi kalau memang tak ada, memang tak boleh follow. Dia mesti ada. Kalau tak ada, dia tak boleh follow. Dia ada nota yang kita bagi dulu. Cara-cara buat fi'il amar. Cara-cara buat fi'il nahi. Yes. Sebab fi'il amar dengan fi'il nahi kita kena buat sendiri. Nota tu ada. Kita dah bagi. Okey, sila rujuk nota tu. Tengok nota tu. Dalam nota tu, kita diajar langkah satu-satu macam mana kita nak buat fi'il amar. Betul? Okey. Yang penting fi'il amar tengok mukadimah. Dekat mukadimah dia kata fi'il amar dibuat daripada fi'il mudhari'. Betul? Okey. Jadinya, bila dia kata fi'il amar dibuat daripada fi'il mudhari', kita tengok mudhari' aje lah sini. Sini, tengok sini. Mana mudhari'? Inilah mudhari'. Betul?
Yakulu. Okey, kita tengok yakulu saja. Alright. Jadi kita follow langkah dia. Mari kita follow langkah dia. Satu persatu. Kali ini kita minta orang lain pula. Sila bacakan. Okey Langkahnya satu persatu. Ya. Puan Azizah silakan. Baca, saya follow saja. Langkah pertama. Assalamualaikum Ustaz. Salam, ya. Matikan huruf terakhir, Okey. Sekarang saya matikan. Yang kedua. buang huruf pertama. Sebentar. Buang huruf yang pertama. Okey, saya buang. 3. Kalau boleh baca, teruskan. Kalau tak boleh baca, tambah alif di hadapan. Sekarang ni boleh baca tak? Boleh. Okey. Tapi soalan saya kepada Puan Azizah, yang kita ready made dekat atas ni tak ada wow, betul? Betul? Betul. Sekarang ni ada wow, betul? Okey, kat mana wow tu hilang? Sebab wow tu kalau ikut dia adalah antum yang punya. Sekali lagi? Bawah sekali. Sekali lagi. Wow tu kalau ikut tapak tangan kita, antum yang punya. Okey. Tapi amal kita ada 2 jari saja. Okey. Jadi Dia dibuang sementara supaya tidak confuse dengan wow tu. okey, nampak gayanya Puan Azizah tiru jawapan tadi. Kita dapat trace, dapat dikesan bahawa jawapan ini ditiru daripada konsep yang tadi. Betul? Betul. Betul. Peniruan itu betul, jawapannya salah. Deng. Copy paste itu betul, tetapi jawapannya salah. Nampak? Sikit je teknikal dia. Kalau yang tadi, yes. Yang tadi kenapa kita buang? Kerana jari tengah bawah sekali dia ada imbuhan wow. Betul? Betul. Tetapi di sini ceritanya lain. Hati-hati. Jangan copy paste. Itu bukan jawapan standard. Hampir betul tapi salah. Bukan salah 100%. Hampir betul tetapi salah. Di manakah salahnya jawapan itu? Puan Cik Wah silakan. Nyatakan pandangan anda, wakil parlimen daripada USJ, silakan. Aduh ya. Ustaz, Assalamualaikum. Okey, sekali lagi. Di manakah masalahnya jawapan Puan Azizah? Silakan. Kalau saya ikut nota sebelum ni, Ustaz terangkan, wow dibuang kerana takut keliru dengan domer wow inilah yang jari tengah bawah tu. Maknanya itu jawapan tu adalah jawapan sama macam Puan Azizah, tetapi bukan maksudnya bedah siasat di mana masalah Puan Azizah. Jadi maknanya Cik Wah hanya mengulang kembali jawapan yang Puan Azizah bagi. Jadi maknanya ahli parlimen bersetuju satu patutlah, tak ada bantahan. Okey. Terima kasih. Sebentar. Kita cari calon lain yang boleh beri bantahan sekeras-kerasnya. Okey. Ya. Nampak gayanya sudah ada yang bersembunyi, nampaknya keluar daripada skrin supaya tidak dipanggil nama. Sudah ada yang cuba melarikan diri pergi ke kantin parlimen. Ya. Dia buang sementara kan? Why? Dia tak kisah. Sementara tak sementara. Soalan saya lebih kepada why. Kerana diperlukan Ustaz pada antuma, domer antuma dan antum. Okey. Jadi kalau antuma bunyi dia qula, kalau antum qulu. Okey. Jawapan yang hampir sempurna, tapi rasa-rasanya ramai yang tak boleh follow juga jawapan tu. Sebab dia buang sebab dibuang hanya sementara saja untuk elak kekeliruan dan diperlukan pada antuma dan antum. Okey. Jawapan tu sekali lagi saya ulang. Hampir perfect.
Tapi kalau orang yang tak boleh, visualnya tak ada, dia tak boleh follow. Betul? Betul. Sebab kalau Ah. nak tunjuk Ustaz kena tunjukkan Akhirnya saya juga yang dibebankan dengan tugas itu. Yelah. Saya gurau-gurau. Okey. Sebab itu saya kata jawapan itu hampir tepat. Tapi saya minta seorang lagi. Boleh tak jawapan yang hampir tepat itu yang hampir Bukan perfect? yang menyeru tu seorang je, Ustaz. Macam mana? Sebab yang menyeru tu satu orang, jadi Ah. dia tak ada wow lah. Lepas tu wow tu untuk sementara. Yalah, tak maksudnya jawapan Puan Azian tadi dah tepat. Tapi dia ada satu lagi cara mengungkap ataupun satu lagi ayat ni yang saya pernah bagi dulu yang ada missing kat situ. Saya rasa kalau ayat tu ada, tak ada visual pun tak apa. Oh, perkataan asal dia Ustaz, qawala. Yang tu Bukan tak ada. qawala. Yang tu saya tak terang. Yang tu tinggi sangat. Iya ke? Asimin. Tak ingatlah Ustaz. Dia ada satu ayat lagi. Ada satu verse lagi, satu frasa yang saya terangkan. Maknanya yang Puan Azian tu dah betul, tapi Puan Azian punya ayat tu dia kena bawa dengan visual lah, kena ada skrin Ya betul. Okey. Saya cuba terangkan versi satu lagi sebelum saya tunjuk visual. Alright. Kenapa wow itu hilang? Kenapa dekat yang jawapan kita hanya tinggal qaf lam saja, betul? Itu huruf sakit Ustaz. Betul? Betul Okey. Memang dia huruf sakit. Tetapi dia boleh ada dan boleh tak ada. Betul? Belum? Betul. Okey. Dalam kes ini dia boleh ada kalau huruf selepasnya hidup semula. Itu ayat yang saya pernah bagi. Betul. Ni bukan qawala ke, itu tinggi sangat. Maknanya wow itu kalau dia ni cerita sakit alif, waw dan ya. Sekali lagi, huruf alif, huruf waw, alif, huruf ya. Bila masa dia ada, bila masa dia tiada. Yang tadi tu, ayat yang tadi, itu waw di hujung, betul? Yang ud'u tadi. Yang pertama tadi, Haji Azibnya tadi. Itu cerita waw di hujung. Sekarang ni waw hujung ke tengah-tengah? Tengah. Qaf, waw, lam. Waw hujung ke tengah-tengah? Tengah-tengah. Jadi waw itu, waw ke, alif ke, ya ke, bila masa dia boleh ada, bila masa dia boleh tak ada, tengok huruf selepas dia. Kalau huruf selepas dia mati, macam mana kita nak baca 2 harakat? Tak boleh baca 2 harakat. Betul? Betul. Jadi tak adalah wow tu. Sebab kalau wow tu ada, Haji Aziz nak baca cool. Macam mana? Panjang tak edit. Tak ada function. Tetapi kalau nanti andai kata lam yang mati tadi kembali berbaris, wow kena pulang semula. Oh, jadi nak okey. nak buat Ustaz. Macam gini. Tengok skrin. Itu susah tu. Langkah ayat dia nak tulis macam mana? Datin kena beli Panadol sekejap lagi lepas kelas ni. Okey. Sekarang ini adalah amar asal. Tengok sini, amar asal jari tengah atas sekali. Okey. Tengok lam ni, lam. Lam ni duduk ke mati? Mati. Lam ni mati. Okey. Bila kita pindah ke jari tengah-tengah, tengok. Jari tengah-tengah. Sabar. Belakang tambah apa? Belakang tambah alif, betul? Alif. Sebelum alif tadi huruf apa? Lam, betul? Ya. Lam pada apa? Dah mati. Mana ada lam mati? Dari atas. Yang alif hujung tak ada baris. Betul? Alif hujung tak ada baris. Sebelum alif baris apa? Atas. Maknanya sekarang ni lam mati ke dah berbaris? Dah baris. Ni lam ni dah ada baris ke mati lagi? Tak ada baris. Oh, lam tu baris atas. Macam mana pula tak ada baris ni yang apa cakap Lam tadi? baris atas. Alif tak ada baris. Yang Lam baris atas. Astagfirullahaladzim. Ini masalah spek ni, bukan masalah saya ni. Spek. Sekali lagi. Yang alif belakang tu imbuhan. Betul? Ya. Huruf tadi asalnya lam. Jadi lam alif kat belakang dia tak ada baris.
sebelum alif baris atas. Siapa yang baris atas? Lam, betul? Lam. Jadi maksudnya kat sini, lam sini dah hidup, lam sini mati, betul? Betul. Ini Ha, lam Alif asal yang tadi mati. mati. itu lam mati. Ha, tu lam hidup. Yang ni dah hidup balik, betul? Ya. Betul. Bila dah hidup balik, pulanglah semula waw tu. Oh. Sebab oh. dah hidup. Tadi dia tak ada sebab Nak lam. terang tu Ustaz. Pening juga tu nak terang, cara nak menerang tu. Ini saya terang lah ni. Ni saya tengah terang ni. Kalau gelap juga tak tahulah. Saya tengah terang ni. Sabar. Jadi sekarang ni tadi dia tak ada. Ni tengok sini. Tadi asalnya begini, betul? Ya. Ha, betul. Soalannya, kenapa dalam teori wow ni ada? Tapi dalam yang sebenar dia tidak ada sebab selepas dia mati. Nampak? Kita buanglah sementara. Tetapi bila selepas dia kembali berbaris, pulanglah semula. Contohnya antum. Tengok antum bawah sekali. Jari tengah bawah sekali. Lam. Belakang ada waw, alif. Ada alif. Alif tak ada baris. Waw baris mati. Sebelum waw baris apa? Depan. So lam ni hidup ke mati? Hidup semula. Hidup Adalah waw tu. Nampak? Sama macam anti juga. Anti pun, dekat anti pun waw tu ada baris. Cuba tengok. Waw ada. Lam tu ada baris. Antuma sama. Okey. Jari telunjuk tengah-tengah pun sama juga. Kula juga. Okey. Tetapi, hati-hati. Ada tapi lagi. Ada pula tapi lagi. Dekat jari telunjuk bawah sekali. Sekali lagi. Jari telunjuk bawah sekali. Anti, antuma. Jari telunjuk bawah sekali siapa? Antuna. Betul? Siapa antuna? Kamu semua perempuan. Betul? Okey, tengok sini. Kamu semua perempuan. Belakang kita ada nun yang berbaris atas. Betul? Betul. Sebelum nun baris dia apa? Mati. Mati. So lam kat sini hidup ke mati? Mati. Lam kat sini hidup ke mati? Mati. Hilanglah waw tulis sekali lagi. Oh. Kalau ada waw nak cool. Macam mana? So ada dua tempat yang waw tak ada. Nampak? Satu dekat amar asal, jari tengah atas sekali. Satu lagi dekat jari telunjuk bawah sekali. Antuna. Sini antuna punya. Jadi hati-hati. Dia boleh ada, dia boleh tak ada. Dia main sembunyi-sembunyi pula. Yang ini anta tadilah. Okey. Jelas semua? Bila tak ada exam terpaksa buat macam inilah. Kuis berjemaah. Dia panggil kuis berjemaah. Berjemaah pun berpeluh ni kalau seorang-seorang macam mana ni. Kuis berjemaah nama dia. Okay. Alright. Jadi maknanya kesimpulannya sekali lagi. Alif. Wow. Ya. Hati-hati. Hati-hati ya. Alif, waw dan ya. Okey. Alright. Sebelum tu, dapat semua? Dah dapat nota ni? Dah dapat Okey. Ustaz naikkan, turunkan sikit ke bawah. Naik. Naikkan sikit. Sikit lagi. Lagi tak penuh. Okey. Ustaz. Sekejap Kak ambil skrin sekejap. Okey, ambil skrin. Nanti print cantik. RM1.5. Okey. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey, sekali lagi tengok sini. Dengar baik. Alif, waw dan ya
Catat baik-baik Alif, waw dan ya. Kita dah bersetuju dia huruf apa? Sakit, betul? Sakit. Okey. So dia boleh ada, dia boleh tak ada. Dia. Sekali lagi. Dia boleh ada, dia tak boleh tak ada. Tetapi yang tetapi tu hati-hati. Alasan tak sama. Sekali lagi, dia boleh ada, dia boleh tak ada. Tapi bukan semua jawapan dia sama. Maksudnya tadi soalan Puan Azizah sebab dia tak ada lain. Betul? Boleh follow tak? Boleh follow tak? Ke macam tak boleh follow ni? Yang tadi Puan Azizah punya kan lain. Ud'u, betul? Yang Puan Azizah tadi kita suruh buat perkataan lain. Ud'u. Kenapa dia tak ada? Untuk Puan Azizah tadi, kenapa dia tak ada? Sebab jawapan dia lain. Dia tak ada tu sebab nanti kita kena pulangkan dekat antum. Sebab antum belakang ada waw. Yang ini jawapan dia lain. Kenapa dia tak ada? Disebabkan huruf selepas dia mati. Jadi alif, waw dan ya yang kita bersetuju hanyalah dia huruf sakit saja. Tetapi dia ada atau dia tidak ada itu jawapan dia bukan sama. Jangan guna jawapan yang sama. Maknanya soalan pada Puan Azizah tadi jawapan dia lain. Soalan yang cool kat sini lain pada Haji Aziz tadi lain. Itu maksudnya. Kita tak boleh guna satu jawapan yang standard. Yang penting persamaan dia apa? Dia sakit saja. Bila dia sakit, dia boleh ada, dia boleh tidak ada dalam tulisan. Cuma kenapa dia ada dan kenapa dia tak ada, kena tengok perkataan. Tak boleh gunakan satu jawapan saja. Okey. Itulah sedikit selingan. Selingan ala-ala peperiksaan yang tidak ada peperiksaan untuk kelas ini. Okey. Jadi sekali lagi kita akan teruskan kelas. Ada sikit masa lagi. Cumanya sekali lagi kita ni jumlah kita agak ramai ni. Ni pun ada lagi yang tak datang ni. Ada hal dan sebagainya. Jadinya minta selalu berhubung dengan ketua kelas kita. Bagi sesiapa yang ketinggalan nota ataupun nota terhilang dan sebagainya, tak apalah, sebab tu macam-macam. Yang penting nota kena ada Sebab nota kita yang daripada awal sehingga akhir yang kita bagi. Nota terjemahan ni terjemahan praktikal lah. Maksud saya nota kaedah tu. Nota yang dia punya kaedah-kaedah, cara-cara yang asas tu lah. Itu kena ada. Sebab itu kita akan pakai sampai bila-bila. Akan datang bila masuk level seterusnya pun tak boleh buang nota tu. Nota tu akan digunakan sampai bila-bila. Jadi kalau ada yang terhilang ke termissing dan sebagainya, mohon bagi tahu segera supaya boleh di-share mula nanti. Okey, kembali kita ke muka surat. Ya. Maaf ya nak tanya, kalau yang huruf sakit tu di awal macam mana pula? Huruf sakit di awal? Ini alif dia da'a di akhir. Kalau macam qala tu di tengah alif sakit. Okay. Kalau yang di awal wajada ke, contohlah wajada ya, saya pun tak ingat. Kalau huruf sakit di awal, kedudukan dia tu. Ya, huruf sakit di awal. Kalau akhir kan. Okey. Kalau huruf sakit di awal yang make sense tu hanya waw ajalah. Waw lah. Contoh katakan perkataan tu waqafa katakan. Waqafa telah berhenti. Wakaf. Yang ni tak ada isu sebab apa? Mudhari' dia ya kifu. Amar dia kif aja, tak ada isu. Dia tak ada masalah sebab waktu amar dia tak ada sakit. Kif, kifa, kifu, kifi, kifa, kifna, dia tak ada masalah. Dia tak ada dekat waktu amar tu tak ada sakit. Sebab kita hanya matikan baris huruf yang terakhir, buangkan huruf yang pertama. Jika boleh dibaca, teruskan bacaan. Kif boleh baca. Boleh. Jadi tak ada, di kat sini tak ada sakit lah. Ustaz bagi itu hari ni. Kalau amar jadi qi saja kan? Macam mana? Kalau amar. Ni amar mana?
Huruf yang tinggal qi saja Ustaz yang tu. Yang mana? Yang aman dia qi saja. Oh, itu lain. Itulah tu. Itu lain, itu lain. Oh, okey. Itu sakit depan belakang. Oh, Allah banyak ni. Ini level lain. Ini belum lagi. Ustaz, Bukan level. Ustaz bagi tu hari yang alif dal ain waw tu apa Ustaz? Alif, Dal ain waw. alif, dal, ain, waw. Ud'u apa tu? Ni sekarang. Ni sekarang ni yang kita tengah baca ni, muka surat pertama ni. Yang Datin tanya tu yang muka surat pertama sekarang ni. Cuba tengok muka surat pertama. Kotak yang pertama ialah da'a, telah berdoa, telah menyeru. Tambah satu lagi makna, telah berdakwah. Telah berdakwah. Dakwah tu pun seruan lah. Okey. Mudhari'nya yad'u. Amarnya ud'u. Berdoa lah. Ada domah lah. Apa dia? Alif tu ada domah tak? Alif mana? Alif doa tu kan. Ha? Tadi ada wasal Alif tu saya tak boleh bagi jawapan. Datin kena tengok cara-cara penentuan baris huruf alif. Salah tu hamzah wasal kan? Hamzah wasal pula adik apa? Hamzah wasal lah tu. Hamzah wasal. Fi'il amar kita, dengar baik-baik. Kita ni sekarang, kita masih lagi dalam level fi'il madhi 3 huruf sahaja, betul? Betul. Kita belum masuk madhi yang lebih daripada 3 huruf. Jadinya, bila kita punya level ni, madhi kita 3 huruf, jadi amar kena buat sendiri. Dengar baik, amar kita kena buat sendiri. Itu yang kita pakai nota cara-cara buat fi'il amar tu. Jadi mana-mana yang dekat nota ketiga tu dikata jika tidak boleh dibaca, tambahkan alif di awal perkataan. Alif yang kita tambah tu ialah hamzah wasal. Alif tu tak boleh ada baris. Tak ada baris tu. Jadi soalannya macam mana nak bunyikan alif tu. Itulah kita punya nota tu. Penentuan baris huruf alif. Yang ketiga. Tengok huruf ketiga. Huruf ketiga atas, alif bawah. Huruf ketiga bawah, alif bawah. Huruf ketiga depan, alif depan. Itu pun nota dah siap. Tinggal rujuk saja. Nak share ke nota tu, Ustaz? Siapa? Nak share ke nota yang fi'il amar dengan fi'il nahi tu? Nak share Kak boleh share lah. Tak apa, nanti saya hantar dalam grup semula. Kak ada. Okey. Itu dalam nota dah ada. Jadi sebab itu, kita baca sahaja ud'u. Dalam Quran, alif itu tidak boleh ada baris. Sebab dia hamzah wasal. Kenapa tidak boleh ada baris? Kerana kalau perkataan yang sama di kotak ketiga itu, Haji Yazid tambah waw dekat depan. Sekali lagi. Haji Yazid top up waw dekat depan. Dia akan jadi wad'u. Dia tak jadi wa'ud'u. Salah besar. Sebab itu tak boleh baris. Kalau tak gerti nak baca, tak faham nak baca, kena refer nota penentuan baris dia. Jadi isunya timbul apa? Isu yang timbul di sini, dulu semasa kita suruh buat latihan, ramai yang bariskan. Saya waktu tu konon-konon saya terima, saya kata apa? Sebagai latihan tak apa. Tapi sebenarnya tak boleh. Sebab once kita masuk Quran, dia tak ada baris. Sebab tu kalau yang sebaiknya dulu saya kata apa? Jangan bariskan. Tak tahu nak bunyi tak apa, refer nota saja. Jadi nota yang sama itulah yang digunakan oleh ustazah tajwid. Kita pakai nota tu dalam kelas tajwid. Bila fi'il amar berada di awal ayat, bila fi'il amar berada di starting ayat, macam mana nak baca? Jadi nota tu jugalah yang ustazah tajwid pakai. Dia kata apa? Tengok huruf ketiga. Huruf ketiga baris atas, alif baca baris bawah. Huruf ketiga baris bawah, alif baca baris bawah. Huruf ketiga baris depan, alif baca baris depan. Dalam kes kita, ain itu ialah huruf yang ketiga. Jadi kita baca alif berbaris hadapan. Saya tak galakkan baris. Jangan baris.
Sebab dalam Quran dia tidak berbaris lah. Okey, ud'u nahinya la tad'u. Okey, saya nak tambah di situ. Saya nak tambahkan perkataannya, dia punya masdar dia. Kata terbitan dia. Dia punya noun dia ada dua noun yang diguna. Satu ialah yang orang Melayu kata doa tu. Arab kata doa. Dia ada hamzah di belakang. Doaan, doain, doaun. Jadi yang kita kata doa tu, itu noun lah tu. Kata kerja dia telah berdoa. Satu lagi kata masdar dia ialah dakwah. Yang kita kata dakwah tu, dakwatan, dakwatin, dakwatun. Cumanya jangan salah faham. Perkataan dakwah kita dah khaskan untuk tabligh tu, contohnya tabligh pergi berdakwah. Tapi tidak semestinya begitu, sebab dakwah juga boleh bermaksud doa. Tengok ayat lah. Okey alright. Okey. Dalam hadis Nabi kata apa? Saya bagi selingan saja. Nabi kata ittaqu. Kamu semua takutlah. Awas, hati-hatilah kamu semua. Waspadalah kamu semua terhadap apa? Da'watil mazlum. Da'watal mazlum. Dakwah di sini bukan dakwah tabligh. Dakwah di sini apa? Nabi kata, kamu semua waspadalah terhadap doa orang yang dizalimi. Kat sini dakwah ni ialah doa, bukan dakwah. So dalam hadis Nabi kata, ittaqu, waspadalah kamu semua. Jaga-jaga kamu semua terhadap apa? Da'watal mazlum. Doa orang yang kena zalim. Doa orang kena zalim ni, awas. Antara dia dengan Allah tak ada tembok, tak ada dinding. Allah bagi cash. Yang risau tu. Okay, alright. Jadi da'a telah berdoa. Yad'u mudhari'nya sedang berdoa, sedang menyeru, sedang mengajak, sedang berdakwah. Amarnya ud'u. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ataupun ud'u, berdoalah kamu semua. Dekat Radio Hakim tu nanti sejam sekali, 2 jam sekali dia akan buat selingan baca doa. Sebelum baca doa tu akan ada seorang qari yang dia ambil ayat Quran, dia kata apa? Dia baca balik ayat Quran. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu telah berfirman, ud'uni, kamu semua berdoalah kepada aku, astajib lakum, nescaya aku mustajabkan bagi kamu. Itulah dia yang dia duduk baca tu. Okey. Kemudian la tad'u. Jadi dalam Quran itu adalah fi'il nahi la tad'u, tetapi kita tidak akan gunakan makna jangan berdoa. Mana ada larangan jangan berdoa? Jadi yang kita guna dalam Quran nanti yang mana? Jangan seru. Jangan kamu panggil. Jangan kamu seru. Jangan berdoa tak ada. Berdoa bila-bila kena berdoa. Okey. So, saya nak baca 1-2 saja sebagai latihan. Tengok muka surat yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Hunalika. Dalam bahasa Arab, perkataan yang kita gunakan untuk menunjukkan tempat, contohnya di sini. Kalau yang masuk kelas perbualan, di sini adalah huna. Huna adalah here, di sini. Kalau di sana macam mana? Tambahkan kaf saja. Hunaka. Kalau huna di sini, hunaka di sana.
Alright. Ayat kita nampak macam yang kedua ni. Sekali tengok macam yang kedua. Tapi dia ada lam pula kat situ. Hunalika. Jadi yang ini biasanya kalau terjemahan lama tu dia tambah sikit. Sedap sikit makna dia apa? Nun di sana. Ada nun. Ada nun. Okay, dia macam cerita jauh. Ataupun orang yang bawa diri ni. Dia bawa diri. Ini bukan cerita kelakar, ni cerita betul bawa diri. Kenapa? Orang yang nakkan anak bertahun-tahun tapi tak ada anak. Jadi kat mana dia berdoa? Sana jauh dia berdoa bawa diri. Berdoa kepada Tuhan. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Nun di sana. Da'a Zakaria. Zakaria telah berdoa. Zakaria telah meminta. Kepada siapakah Nabi Zakaria minta? Rabbahu. Tuhannya. Tuhannya. Okey, baris yang kedua. Fada'a rabbahu. Maka da'a, dia telah berdoa. Dia telah menyeru. Rabbahu, Tuhannya. Okey, ini pengaduan. Ini adalah bentuk pengaduan kepada Tuhan. Apa yang dia seru dalam doa tu, apa yang diadukan? Anna bahwasanya haula. Kalau tadi kita ada huna di sini, hunaka di sana. Jadi sekarang ni kita ada perkataan lain. Apa dia? Dalam ayat kita dia guna haula. Apakah lawan perkataan itu? Ulaika. Dalam Quran ada satu lagi yang kita biasa jumpa apa? Ulaika. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi apa beza kedua-dua itu? Dia ada persamaan dan perbezaan. Apa persamaan dia? Menunjuk kepada ramai. Persamaannya ialah dia menunjukkan kepada bilangan yang ramai. Apa perbezaan dia? Yang pertama dekat, yang kedua jauh. Yang dekat yang mana? Haula. Mereka ini. This. T-H-E-S-E. Bukan T-H-I-S. Mereka ini ramai. Habis yang ulaika, those. T-H-O-S-E. Mereka itu. Jadi dia ada persamaan dan perbezaan. Persamaannya dua-dua ramai. Perbezaannya dekat dan jauh. Jadi ayat kita adalah untuk yang mereka ini haula, anna haula, bahwasanya mereka inilah kaum mujrimun, orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa. Mujrimun. Waw nun di belakang tu ramai. Muslimun, muslimin, mujrimun, mujrimin. Dalam bahasa Quran, mujrim dia kata orang yang berdosa. Dalam bahasa moden hari ini, perkataan mujrim digunakan di mahkamah merujuk kepada orang yang melakukan jenayah. Orang yang melakukan jenayah itu disebut sebagai mujrim. Okey, yang terakhir. Untuk yang terakhir saya ambil baris yang keempat. Baris yang ketiga saya skip sementara. Saya terus kepada baris yang keempat. Cuba lihat baris yang keempat. Itulah kebiasaan kita.
Yang biasa berlaku kepada kita itulah dia. Waktu susah angkat tangan berdoa kepada Tuhan. Waktu senang harap-harap doa jugalah yang sama. Takut-takut nanti dekat bawah-bawah bila kita sampai tu dia ada ayat yang kata apa? Waktu duduk atas kapal, waktu dalam lautan, di lambung ombak besar, baca Yasin tak berhenti-berhenti daripada awal hingga ke akhir. Sampai darat, lupa daratan. Sampai darat je lupa dah semua. Enjoy kat darat. Tapi waktu di lambung ombak bukan main sembahyang hajat lagi. Allah, la ilaha illallah. Dia punya tawakal, tawajuh tu sampai ke darat, hilang semua tu. Jadi samalah dalam ayat tadi kata apa? Fa iza massal insana dhurrun da'ana. Perkataan yang terakhir adalah fi'il madhi kita da'a. Cuma kita tambahkan dhamir muttasil na. Na tu kami. Da'a tu madhi asal. Di mana madhi asal? Jari kelengking atas sekali. Dia. Jadi ada dua orang yang tak sama di situ. Dia tambah dengan na, kami. Jadi apa cerita dia? Faiza. Maka apabila kata Allah. Maka apabila massal insan. Massa tu pun fi'il madhi juga. Mana asal massa ialah menyentuh. Makna asal massa ialah menyentuh. Makna konteksnya menimpa. Jadi kalau bahasa Arab pening kita baca tu. Nak terjemah pun pening. Yang dengar pun pening juga. Jadi kalau bahasa Melayu macam mana nak terjemah? Faiza durrun. Itu bahasa Melayu. Itulah yang digunakan dalam terjemahan. Dia akan ambil durrun juga. Duru. Dia ambil dur dulu. Durrun di sini dia noun. Kata nama. Dia ada tanwin. Kata kerja dia yang mana? Kata kerja dia yang itulah yang kita doa amal sekarang di zaman pandemik, zaman COVID. Bismillahillazi la yadurru. Yang kita baca la yadurru tu mudhari' tu. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Jadi dia punya noun dia apa? Durrun. Kemudaratan. Bahaya. Malapetaka. Semua kat situlah. Okey. Jadi apa ceritanya? Faiza maka apabila durrun malapetaka, suatu malapetaka, suatu bahaya, suatu mudarat, massa menyentuh, menimpa, mengenai al-insan manusia itu, apa yang kita buat? Da'ana, dia berdoa kepada kami. Dia berdoa kepada kami. Itu cara yang terbaiklah. Tapi kalau tidak mengapa dengan kepeningan itu, saya kekalkan versi asal sahaja. Faiza maka apabila massa menimpa, mengenai al-insanu manusia itu, durrun kemudaratan, bahaya, malapetaka, da'ana, dia berdoa kepada kami. Itu kalau satu persatu. Jadi sekali lagi sebelum kita berakhir, dua versi terjemahan yang saya bawakan itu adalah, maksudnya apa? Sekarang ni kadang-kadang kita sudah beli Quran terjemahan per kata, betul? Kita ada Quran terjemahan per kata. Tetapi walaupun dia terjemahkan per kata, yang perkata itu hanya di tengah-tengah sahaja. Fa, maka, iza, apabila, massa, menyentuh, mengenai, al-insan, manusia. Itu dia akan ikut satu-satu berdasarkan ayat. Tetapi yang di tepi dia, terjemahan yang di tepi itu, yang mafhumnya, dia akan ikut yang bahasa kita. Dia tak akan ikut yang itu. Sebab yang itu pening. Orang Melayu tak faham. Yang di tepi itu dia akan terjemah apa? Maka apabila kemudaratan itu menimpa manusia,
dia berdoa kepada kami. Jadi balik boleh cek nanti yang di tepi susunannya tidak sama macam yang 1 per 1. Yang 1 per 1 tu lain. Okey. Alhamdulillah. Jadi hari ini dapat 3 ayat saja kerana di awal-awal sudah berpeluh dengan kuis yang jawab secara berjemaah, walaupun berjemaah tapi berpeluh jugalah. Jadi insya-Allah kita akan pergiatkan lagi kuis-kuis lain di masa-masa yang akan datang. Standby saja. Kalau ada soalan-soalan kita akan tanya, tapi kita tanya dalam bentuk yang open question saja. Open exam saja. Tidak ada tekanan, tidak ada apa-apa. Kita akan minta supaya refer kepada nota dan segala-gala yang telah ada pada kita. Okey, dengan harapan satu orang nanti boleh cari sendirilah jawapan tu. Okey. Alhamdulillah, cukup dulu. Nanti kita sambung pada sesi yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima Terima kasih Rozi. Terima kasih semua. Sama. Terima kasih Ustaz. Sama. InsyaAllah jumpa. Next week tak ada kelas. Ya. Tak ada. Jumpa lepas raya. Terima kasih Ustaz. Sama. Ya. Lepas raya Raya kedua tu raya lagi kot Ustaz. Raya kedua tu raya lagi kot. Hari raya hari raya kedua. Saya pun dah tak ingat dah hari raya bulan ni. Raya 20. Raya 20. Hari Selasa. 28 lah kot. Hari kasih. Dah kena kurung ni, tak ingat dah hari raya dah. Kalau tak apa lah, nanti kita bincang kemudian. Ya boleh, insyaAllah. Insya-Allah.